Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tajuk kita adalah solat sunat istikharah. Okay, kelas sebut istikharah. So, apa benda istikharah tu? Nya adalah solat antara solat-solat sunat. Biasa awak dengar solat-solat sunat Aidilfitri, solat sunat Aidil Adha. Jadi hari ini kita belajar tentang solat sunat istikharah. Kita tengok dari segi maksud dulu. Solat, okey. Macam biasa, awak kena ingat poin penting. Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah. Okey, nombor 1. Dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. So, 3 perkara penting. 1, kita minta petunjuk Allah dalam menentukan pilihan dalam sesuatu perkara. Si kisahlah pilihan tu apa? Awak nak kahwin kah? Awak nak belajar kah? Awak nak masuk universiti kah? Tiba-tiba awak dapat tawaran kerja, dapat 3 gig. Satu kat 7E, satu gig dekat Everwin, satu gig dekat apa benda kah, mana-mana kedai. Awak rasa ya Allah yang mana satu yang bagus, awak istikharah. Istikharah tak membantu awak membuat keputusan. Ya, maksud solat istikharah bukan kahwin je. Tapi biasa kita dengar istikharah tu adalah kita nak tengok jodoh kita. Kita nak tengok tiba-tiba yang datang ada 10 orang masuk meminang perempuan. Jadi kita cerita siapa jodoh kita. Kita istikharah, kita minta dekat Allah, ya Allah yang mana satu yang terbaik untuk kita. So, ia adalah istikharah. Tiba-tiba kita pilih, kita nak masuk universiti kah, kita nak masuk poli kah, kita nak masuk apa, dan kita nak masuk form 6. Kita dapat tawaran semua. Jadi, kita istikharah. Jadi, dalam erti kata lain, istikharah adalah petunjuk Allah menjawab kepada persoalan kita. Hukum istikharah adalah sunat. Jadi insya-Allah lah, jika awak ada rasa keraguan dalam buat keputusan, awak cuba je istikharah. Insya-Allah awak akan dapat jawapannya. Okey, dalam nakli solat sunat istikharah, jika salah seorang daripada kalian gusar, okey, gusar, buat anak panah, gusar maksudnya ada ragu-ragu, ada rasa macam 23-23, kata orang 50-50. Nak masuk form 6 kah, nak masuk U, nak masuk form 6 kah, nak masuk giat marah. Macam ni lah. So, kita istikharah tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Jadi, solat sunat 2 rakaat yang dimaksudkan adalah solat sunat istikharah. Okey, kaifiat. Kaifiat maksudnya cara menunaikan solat sunat istikharah. Okey, untuk tulis, awak boleh tulis ejaan, saya sebut perlahan. Usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat. Ingat, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam solat subuh tapi si ada baca doa kunut pertama. Nombor 2, bilangan rakaatnya 2 rakaat, 3 bersendirian. Okey, awak seorang-seorang je, awak minta jawapan ke Allah. Okey, simple je. Ini dalam erti kata lain, bila awak nak solat sunat istikharah, kita biasanya bebas sebenarnya nak baca surah apa je, tapi tak digalakkan. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, pertama Al-Kafirun. Bila masuk rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Letaklah mana-mana surah, insya-Allah Allah terima amal ibadah kita. Kemudian solatlah seperti biasa, tak secara lengkapnya lah. Okey, hikmah. Hikmah maksudnya kelebihan lah. Apa kelebihan mun awak istikharah? Okey, apa hikmahnya? Meningkatkan keimanan kerana kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Jadi walaupun kita tu anak orang kaya kah, kita nak datuk anak CEO kah, tapi kita jadikan Allah tempat kita bergantung. Okay, kita nak buat keputusan tapi kita sandarkan keputusan kita yang dekat Allah. So kita tahu Allah is the best planner. Okey, yang kedua, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah. Kita didik diri kita supaya kita si sombong, kita mohon pada Allah. Walaupun benda yang kita rasa kita pasti dapat, tapi kita minta juga ke Allah. Tanda kita tu adalah hamba. Sebenarnya kita didik hati kita. Yang ketiga,
menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Kita nak elak daripada perbuatan syirik. Kita semua ada rasa syirik. Kita nak pergi cari jodoh, pergi jumpa bomoh. Dah salah dah. Si boleh kita pergi jumpa bomoh. Kita rasa macam, ya Allah, aku nak menjak kahwin dengannya. Contohnya lah, biasanya kita tengok drama-drama Melayu. Saya nak kahwin je, pergi hantar lah benda pelik-pelik. Benda macam yang menyalahi hukum syarak. Okey. Itu antara doa istikharah. Kalau awak nak hafal boleh lah, insyaAllah. Okey, kita tengok maksudnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmumu. Sebab apa kita cakap dengan ilmumu? Allah yang maha mengetahui. Dan aku memohon ketetapanmu dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon diberikan daripada kurniamu yang agung. Sebab kita tahu bila Allah bagi kita petunjuk, insya-Allah apa jalan yang kita pilih tadi, tak kisahlah dalam pekerjaan kah, dalam cari jodoh kah, dalam sambung belajar, Allah mudahkan. Sesungguhnya engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Kita tahu Allah berkuasa. Kita tahu Allah akan pilih yang terbaik untuk kita. Allah tahu apa yang kita mampu. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui perkara gaib. Gaib adalah perkara yang tidak dicapai oleh minda kita. Tidak dicapai oleh akal fikiran logik kita. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, okey, awak ceritalah perkara apa. Contohnya lah, tiba-tiba awak ya Allah, perkara ini, adakah aku tu nak masuk universiti kah, nak masuk form 6 tu, ya Allah. Contoh nak, andai katalah masuk universiti ialah sesuatu yang baik kepadaku, agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, baik waktu terdekat ini dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah. Okey? Sebab apa? Kita istikharah, cuba tengok baik untuk agama. Mungkinlah suatu hari bila kita masuk dalam, saya ambil contohlah jodoh, awak tu cakap nak bergerik lah. Okey, kita cari pasangan kita, pastikan pasangan kita ya baik untuk agama kita. Okey, mungkinnya si bapa nak tahu tentang agama tapi nya berusaha untuk jaga solatnya. InsyaAllah makanya lah yang terbaik untuk agama kita. Jadi setiap keputusan yang kita buat, kita tengok dari sudut agama. Yang pertama, awak nak pilih jodoh, pastikan jodoh ya bawa awak ke arah kebaikan. Untuk kehidupan awak, adakah awak nak contohlah awak nak pergi kahwin, habis form 5 tiba-tiba rasa nak menggatal, okey? Tiba-tiba lah memang jodoh lah. Tapi yang baik untuk kehidupan awak. Macam ni kita nak tengoknya baik untuk kehidupan. Pasangan kita yang tadi selalu nasihat kita, selalu jaga kita, dia cakap benda baik-baik. InsyaAllah ialah yang terbaik. Dan akibat perbuatannya tadi, bila kita kahwin, contohlah awak mintakan Allah, awak kahwin dengannya, adakah kesan tadi bawa kesan yang baik? Jadi itulah perkara-perkara paling penting agama, kedua kehidupan kita. Setiap perbuatan yang awak buat yang beri kesan terhadap agama, kehidupan awak. Macam ni. Supaya kita minta ke Allah, kita minta petunjuk kat Allah. Berkatilah aku dengannya, dan apabila engkau mengetahui perkara ini tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku. Tanda-tanda terjawabnya istikharah bila awak contohlah, biasa kita kahwin, cuba try nak kahwin dengannya, tiba-tiba ada je benda-benda berlaku apa semua macam smooth je. Mungkin Allah cuba nak jauhkan. Tiba-tiba lah putus gerik ke apa, mungkin Allah nak jaga kita. Allah dah jawab persoalan awak, Allah dah jawab doa awak, awak dah pada, ya Allah berikanlah aku hidayah. Mungkin Allah jauhkan daripada seseorang yang tadi sebab dia nak jaga awak. Okey, cuba tengok lagu tu, contoh lagunya lah. Itu adalah lagu tentang istikharah. Okey,
Okey, cukuplah. Kalau awak nak cari lagu ya, boleh cari tajuknya Istikharah Cinta Sigma. Jadi lagu untuknya mengisahkanlah kita nak, macam saya pada tadi, kita nak minta petunjuk Allah. Kita sujud ke Allah malam-malam, kita minta jawapan daripada Allah. InsyaAllah kita akan dapat jawapan. Macam saya pada tadi, antaranya dalam urusan pekerjaan, perbuatan, kita nak cari jodoh, kita nak sambung belajar, semuanya akan terjawab dalam solat istikharah. Okay, itu sahaja. Syukran.